Assalamualaikum dan hai. Nama saya Maisara binti Abu Bakar dengan nombor matrik 211161. Kumpulan 7 akan membentangkan tentang etika ketika berada di alam maya. Seterusnya mempersilakan ahli kumpulan saya. Assalamualaikum and hi, nama saya Nur Irfan Aswar binti Zulkarnain, nombor matrik 211119. Hai, nama saya Muhammad Muhyiddin bin Muharram, nombor matrik 206168. Nama saya Danani Selvam dan nombor matrik saya 210975. Nama saya Nur Ainun Hazika binti Sobri, nombor matrik 21268. Cuk, sebelum tu, saya nak perkenalkan apa itu netiket ataupun etika dalam alam maya. Sebab saya dapat soalan, Miss Sarah, ada ke etika dalam berinternet? Mestilah ada. Jadi, secara umumnya, kalau secara umum lah, etika maksudnya apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks apa yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat ataupun sifat baik. Jadi maksudnya netiket hanya berbeza dari segi dimensi je. Etika berinternet ataupun netiket dalam kata mudah pula ialah kepentingan adab dan tingkah laku yang betul dalam talian. Secara umum pula, netiket maksudnya adab yang wajar dipatuhi semasa berada di atas talian bersama kalangan sosial. Jadi, mari kita lihat antara contoh etika dalam alam maya yang patut dipatuhi oleh pengguna selepas ini. Sini ke sini. Boleh. Pagi semua. Wah, bagusnya semua buka kamera. Ada yang pakai baju kemas-kemas, segak-segak, sopan-sopan semuanya. Okay, terima kasih. Harapnya kamu semua dapat memberi perhatian sebenarnya semasa saya mengajar nanti ya. Baik, Doktor. Okay, saya nak tanya soalan kepada kami semua sebelum saya mulakan pembelajaran kita hari ini. Apakah yang kamu semua faham tentang kemahiran membaca kritis dan kemahiran menulis ayat? Membaca kritis tu macam baca dengan mendalam ke? Kalau menulis ayat, tulis ayat lah. Okay, tak apa, kita tengok Okay, pengenalan dia, pembacaan secara kritis ni penting. Membaca yang memerlukan maklumat yang lebih terperinci, tidak hanya mementingkan pembaca mengkritik secara negatif kandungan teks tetapi memerlukan strategi khusus untuk melakukannya. Okey, yang ketiga ialah menerima fikiran penulis dengan dasar yang baik, logik, benar atau menurut realiti. Okey, membaca kritis juga mengambil kira kualiti bahan yang akan ditulis berdasarkan teks yang dibaca, membuat akulan yang mendalam dengan melihat kesesuaian dengan tugasan serta keupayaan membuat berkaitan. Kita lihat lagi. Membaca teks dengan meneliti kandungan yang tepat, iaitu wacana yang sedang ditulis, membuat analisis. Kita harus berkelakuan sopan dan berhati-hati ketika bergurau. Antara etika yang boleh kita laksanakan berdasarkan video tersebut ialah kita harus berpakaian sopan, membuka fungsi kamera dan buka mic ketika perlu sahaja, menghormati pengajar dan berhati-hati ketika bergurau. Seseorang harus menggunakan kata-kata yang sopan dan sesuai mengikut situasi terutama bagi aktiviti secara dalam talian seperti pembelajaran, bekerja, mesyuarat atau majlis rasmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman sesama individu. Perkara sebegini akan berlaku sekiranya seseorang atau seseorang pelajar tidak peka terhadap etika yang patut diamalkan ketika berinternet. Apabila perkara ini berlaku, pengajar berasa tidak dihormati. Langkah yang kita boleh ambil adalah menegur sekiranya melihat kesalahan yang dilakukan oleh rakan.
Tengok ni, ada orang meninggal sebab vaksin lah. Betul ke ni? Kalau dah tulang mesti betul kan? Taklah, cuba korang tengok ni dekat Facebook KKN. Dia terpaksa ni jangan percaya lah. Sorry. Lain kali kena periksa dulu sebelum sebarkan berita palsu ni. Berita palsu ni boleh bagi kesan pada publik. So, hati-hati lah. Okay. Jangan ni? Kenapa awak update status pasal Spiderman No Way Home ni? Saya tak tengok lagi tau. Tak. Ya Allah. Weh. Jadi ke Kevin? Tak Umar, orang betul lah dia ni. Ya Allah. Dia ni. Anda ditahan kerana disyaki menyebarkan berita palsu. Sila ikut saya ke balai. Sekiranya anda pernah mengalami situasi-situasi berikut, anda boleh menggunakan langkah-langkah ini. Langkah pertama, anda perlu memeriksa terlebih dahulu segala maklumat ataupun berita yang telah disebarkan sama ada melalui laman web rasmi ataupun bertanya secara langsung kepada individu tersebut. Suatu fitnah yang disebarkan boleh mendatangkan kesan yang mendalam terhadap mangsa seperti kemurungan, tekanan jiwa dan boleh menyebabkan berlakunya kes kematian ataupun kes bunuh diri. Langkah yang kedua ialah membuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab agar mereka dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap individu ataupun masyarakat yang tidak beretika tersebut untuk dikenakan hukuman yang bersesuaian mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Wah, Budin post pasal main hoki lah. Apa lagi? Rose lah. Cuba tengok ni. Gelagak kan? Post. Alah, setakat masukkan bola dalam gol, aku pun boleh. Video. Daripada aku ikut drama diorang ni, baik aku. Dan untuk bahagian ini, fikir sebelum tulis termasuk dalam kategori berhati-hati ketika bergurau. Sebelum meninggalkan komen, masyarakat sewajarnya meletakkan diri di tempat orang yang menerima komen tersebut dan berfikir, adakah orang ini akan tersinggung perasaannya sekiranya saya berkomen begini begitu. Sekiranya masyarakat tidak mematuhi etika ini akan menjatuhkan imej individu, masyarakat dan negara terutamanya. Apabila komen tersebut masih tidak dipadamkan, komen tersebut masih dapat dilihat oleh netizen termasuk orang asing. Apabila mereka membaca mesej tersebut, mereka akan berasa bahawa rakyat Malaysia tidak mendapat didikan moral yang secukupnya dan tidak beretika. Oleh itu, sekiranya terlihat komen-komen negatif, anda hanya perlu menekan butang lapor saja. Tidak perlu turut serta dalam pergaduhan tersebut kerana pihak yang bertanggungjawab akan mengambil tindakan yang seterusnya. Etika di alam maya amalan penting ketika menggunakan media sosial. Hal ini
amatlah penting untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak pelik berlaku. Kesannya bukan sahaja melibatkan sebuah aspek sahaja, ia akan memberi kesan kepada mental dan fizikal serta maruah seseorang. Pengguna alam maya haruslah menggunakan kata-kata yang sopan dan sesuai mengikut situasi, terutama bagi aktiviti secara dalam talian, dalam pembelajaran, bekerja dan juga mesyuarat serta majlis rasmi. Hal ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman sesama individu dan mampu memecah belahkan hubungan antara masyarakat. Ramai ibu bapa di luar sana keliru dan meragui sejauh mana pembabitan anak dalam talian dan keselamatan serta aktiviti yang mereka lakukan di alam maya. Ada yang dibuli menerusi komen dan hinaan. Tidak kurang juga diintai, diganggu, dirangsang dan didera dan dieksploitasi secara seksual. Konklusinya, masyarakat perlu mengamalkan etika ketika berada di alam maya dan semua pihak wajib mengambil peranan. Berdasarkan video-video tadi, saya harap rakan-rakan boleh menerapkan etika-etika yang baik ketika berada di alam maya. Boleh? Betul. Kemajuan teknologi patutnya kita gunakan untuk perkara baik. Jadi, gunakanlah sebaiknya. Sekian. Terima kasih.